Di antara hadis yang menyebut tentang Mahdi, tanda para pelajar, para jemaah sekalian, iaitulah keturunan Mahdi. Kata hadis Nabi SAW daripada Ummu Salamah, sabda Nabi SAW, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi adalah berasal daripada susur galurku, daripada keturunan Sayyidah Fatimah, maknanya daripada anak Nabi dari Fatimah radhiyallahu anha. Hadis ini dikeluar oleh Imam Abu Daud. Ada lagi Nabi sebut dalam riwayat, kata wasmu abihi ismu abi. Jadi nama dia wasmu abi ismu abi. Jadi nama bapaknya seperti bapakku. Nama dia maknanya Muhammad uyuati usmi. Nama dia macam nama aku, Muhammad bin Abdullah. Bin Abdullah. Mahdi ini pasti akan muncul. Pasti akan muncul. Sebab dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kata, "Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun, la tawwalallahu zalikal yaum hatta yali." Andainya dunia ini hanya berbaki satu hari lagi, nescaya Allah akan panjangkan hari tersebut sehinggalah dia muncul. Siapa dia? Iaitu Muhammad bin Abdullah ataupun disebut dengan nama Imam Al-Mahdi. Gaya bahasa seperti ini adalah sebagai suatu penegasan bahawa Al-Mahdi akan muncul. Status Imam Mahdi bila dia muncul, Al-Mahdi sebagai khalifah, bukan lagi sebagai raja. Kepimpinan bermula dengan sistem khilafah zaman Nabi dulu. Kemudian bertukar kepada sistem beraja, kan? Maka akhirnya sistem itu kekal dengan kedatangan Mahdi juga adalah ketika berlakunya sistem khalifah. Sifat Al-Mahdi, kita kenal dia macam mana? Kalau-kalaulah sempat dengan kita, wallahu alam, kita tidak tahu kuasa Allah Subhanahu taala, kan? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu al-Mahdi minni ajlal jabhah aqnal anf yamla'ul arda qistan wa adla kama muli'at jawran wa zulma yamliku 7 sinin. Nabi kata, Mahdi daripada keturunanku dahinya lebar, hidungnya mancung. Mana kalau hok mengaku hok kepek hidung mengaku jadi Mahdi tu, ketik telinga dia, kata bukan mung, kan? Dan akan menyebarkan keadilan di muka bumi sebagaimana bumi dahulunya dikuasai kejahatan dan kezaliman. Maknanya sebelum hari Mahdi ini berlaku peperangan besar, Al-Malhamah Al-Kubra berlaku. Kemudian mari zaman Mahdi, Masya Allah, dia telah membawa keadilan, qistan wa adla, dan kuasa selama 7 tahun. Dalam riwayat ini, tempoh Mahdi berada di berkuasa selama 7 tahun. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud. Pertembungan dan peperangan sebelum kedatangan Mahdi, dalam hadis diriwayat oleh Ibnu Majah, dia kata, yaqtatilu inda kanzikum salas, akan berbunuh-bunuhan, berebut kuasa di kalangan kamu 3 orang. Semuanya anak kepada khalifah, maknanya anak kepada pemimpin, berebut. 3 orang ni, summa la yasiru ila wahidin minhum, 3-3-nya tak dapat. Summa tatlu'ur rayatus sud min qibalil masyriq fayaqtulunakum qatlan lam yuqtalhu qaumun thumma dzakara syai'an afazu fa idza ra'aitumuhu fabayi'u. Bila mari Nabi kata apa ni, kemudian panji-panji hitam di sebelah timur akan muncul dan mereka memerangi kamu dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Kata perawi, kemudian Nabi disebut lagi, fa idza ra'aitumuhu fabayi'u walau habwan 'ala sarji fa innahum khalifatullahi al-Mahdi. Karena dia adalah khalifah Allah Taala al-Mahdi. Ini artinya Mahdi datang tu dunia dalam keadaan yang agak gawat.
Maka ketika itu, hadis ini riwayat Ibnu Majah dalam sunannya, Kitabul Fitan. Dan ada ulama yang menilai kata macam-macam riwayat. Baik, perkara yang seterusnya, berbai'ah kepada Mahdi dan tenggelamnya tentera Syam. Hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, yakunu ikhtilafun inda mauti khalifah. Akan berlaku ikhtilaf, maknanya perbalahan ketika matinya khalifah. Fayakhruju rajulun min ahli al-Madinati hariban ila Makkah. Maka seorang laki-laki dari ahli Madinah pergi ke Mekah. Fayatihi nasun min ahli Makkah fayahu wa huwa karih. Orang kenal dia. Orang Mekah panggil dia, pergi dekat dengan Kaabah, dekat di antara rukun dengan makam Ibrahim itu. Maka dalam keadaan dia tak suka, fayubayyunahu, orang Mekah bai'ah kepada dia. Wa yub'atsu ilaihi ba'sun min ahli Syam. Maka pada waktu itu, bila dengar orang Mekah ni bai'ah kepada imam yang baru, tentera-tentera Syam datang. Mari nak serang Mekah. Kan? Bila tengok, sampai di antara tengah jalan Mekah dengan Madinah, fayukhsafu, mereka telah ditelan oleh bumi. Tadi dalam 10 hadis tadi dia kata yukhsafu, dia kata gerhana, ya, bumi telan. Ini terjemahan ni kadang-kadang kita kena tengok. Jadi kata di para ulama hadis, kenapa Imam Mahdi tak lawan? Jawabnya, pada waktu itu Imam Mahdi baru dilantik, baru mendapat tempat, kan? Kemunculan Al-Mahdi akan berlaku di Hijaz, tapi sebelum itu telah berlaku kematian pemerintah dan pertelingkahan selepasnya dalam memilih pengganti. Maknanya pada orang Islam, pandangan orang Islam ketika itu tiada seorang pun dirasakan layak untuk menjadi pemerintah. Dalam keadaan kegelisahan itu, mereka cuba mencapai kesepakatan, lalu mereka memilih seorang yang dirasakan layak, iaitulah Al-Mahdi. Mereka berbai'ah kepada dia walaupun dia tak nak. Biasanya pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat ni dia tak nak, dia bukan berebut jawatan. Nah, yang nak berebut jawatan tu zaman kita, zaman-zaman ni akhir-akhir ni yang nak berebut kan. Manakala kumpulan Syam tadi, tentera Syam yang datang, kenapa mereka tu ditelan oleh bumi? Jadi merupakan pasukan tentera dalam kalangan orang Islam dari Syam nak memerangi Mahdi. Mereka ingin mengembalikan pemerintahan yang asal. Tak mahu kepada bai'ah yang baru pada Mahdi, tak mahu. Maka bila dia datang, oleh kerana Mahdi belum punya kekuatan, belum ada tentera, Allah SWT beri pertolongan kepada dia dengan cara bumi telan tentera tersebut. Allahu Akbar. Di tengah-tengah padang pasir, Baida, di antara Mekah dengan Madinah. Hadis ini panjang. Hadis riwayat oleh Abu Daud, kan? Diriwayat oleh Abu Daud. Maka daripada Ummu Salamah, dia kata apa? Nabi kata ya'udzu a'idun bil bait. Orang yang nak serang Kaabah pada waktu itu tidak berlaku. Dia telan oleh bumi. Cuma dalam kitab Nihayatul Alam, berakhirnya dunia ini, akan berlaku satu lagi. Tentera yang meruntuhkan Kaabah. Macam mana kita nak taufik di antara cerita tentera yang pergi ke Mekah, dia ditelan oleh bumi. Satu kumpulan lagi, tentera itu telah sempat pergi ke Mekah, dia panggil Zuswayqatain. Orang yang punya kumpulan yang kaki peka, kaki kecil. Daripada Ethiopia katanya, mereka ini dapat meruntuhkan Kaabah. Jadi para ulama hadis mengatakan tidak bercanggah di antara dua hadis itu. Sebab apa? Sebab kumpulan yang pertama itu tak sampai masuk. Kumpulan yang kedua itu takdir Allah SWT, waktu dah nak kiamat, Allah Ta'ala lepaskan mereka sampai Mekah, dan pada waktu itu mereka dapat meruntuhkan Kaabah
Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baik, para jemaah sekalian. Kita tengok kepada tahun-tahun pemerintahan Mahdi. Macam mana waktu Imam Mahdi memerintah, bagaimana suasana masyarakat pada waktu itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakunu fi ummatil Mahdi in qusira fa sab'un wa illa fa thaman wa illa fa tis'un. Nabi kata akan berlaku pemerintahan Mahdi seawalnya 7 tahun. Dan mungkin sampai 8 ataupun 9 tahun. Maknanya di antara 7 hingga 9 tahun pemerintahan dia. Tan'amu ummati fiha ni'matan lam yan'amu mislaha. Masya Allah, tabarakallah. Umat manusia pada waktu itu mendapat nikmat, subur bumi-buminya, aman damai keadaan suasananya, tak ada lagi berlaku kelahi-kelahi, tidak ada. Mereka dapat hidup dalam keadaan aman, penuh dengan nikmat yang tidak dapat sebelumnya. Yursilus sama alaihim midrara, langit telah mencurah-curah pada waktu itu. Dan bumi telah mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan yang cukup subur. Wal mal kudusun, harta pula bertimbun-timbun, banyak sekali. Kita zaman kita ni belum Mahdi mari pun nampak kaya-kaya dah orang ni. Tak? Masing-masing duk tayang dalam Facebook tegak, orang ni boleh beribu-ribu sehari. Orang ni boleh juta sebulan, orang ni bawa kereta besar, muda-muda ya belaka tu. Itu tanda-tanda kiamat dah tu. Tanda-tanda kiamat. Yaqumur rajulu yaqul ya Mahdi a'tini. Ada orang yang jumpa Mahdi, bagi aku sikit projek. Khuz, dia kata. Ambillah munak banyak mana. Terlalu banyak. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Mahdi menyebarkan keadilan di muka bumi dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Sabda Nabi sallallahu ubasyirukum bil Mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nas wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa adla. Maka Imam Mahdi telah membawa keadilan dan ketenangan. Buminya subur, masyarakatnya aman. Yamla'ullahu quluba ummati Muhammadin ghinan. Tenang, keadaan hidup tenang. Jadi hartanya banyak, nak bagi kepada siapa pun tak tahu. Masing-masing orang dah ada harta, ada kesenangan belaka. Itulah beberapa suasana yang kita boleh gambarkan ketika pemerintahan Mahdi. Baik. Maka kata di para ulama, kemunculan Imam Mahdi adalah permulaan bagi tanda-tanda besar kiamat. Kemunculan Mahdi, tanda-tanda besar kiamat. Tadi anda dah sebut, tanda besar kiamat ada berapa? Ada 10 perkara. Ada 10 perkara.